Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ada beberapa lagi hadis di dalam kitab Bulughul Maram berhubung dengan azan. Hadis yang berikutnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Adi, dan beliau telah mendhaifkan hadis ini. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan di dalam riwayat Al-Baihaqi juga ada rawi iaitu Mu'arik bin Ubad, dan hadis itu juga rawinya juga dhaif. Tetapi hadis ini merupakan hadis yang diamalkan oleh ahli-ahli ilmu, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinu amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi, dan hadis ini dhaif, bahawasanya baginda menyebut al-muadzinu amliku bil azan, orang yang muazzin, yakni ahli azan, tukang azan, lebih berhak terhadap azan, dan imam lebih berhak terhadap iqamah, yakni menentukan iqamah. Hadis ini, maksud hadis ini ialah muazzin berhak untuk menentukan bila nak azan, kerana muazzinlah yang akan, tugasan muazzin ini dia yang akan periksa masuknya waktu ataupun belum masuknya waktu. Dari satu sudut, tugasan muazzin lebih berat daripada tugasan imam, kerana imam mari dia tak perlu tunggu nak tengok masuk waktu ke tak. Muazzinlah yang bertugas untuk menentukan masuk ataupun belum masuknya waktu. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut fadilat muazzin lebih besar. Kerana mereka timbul kenapa Nabi tak jadi muazzin, kerana Nabi tentulah mempunyai tugasan yang lain dan kemudian lebih besar, dan untuk mengendalikan salat memerlukan banyak fiqh yang lain. Tapi dari tugasan yang banyak, muazzin banyak tugasannya. Dia berhak dengan azan, yakni terutama apabila muazzin itu telah dilantik oleh pemerintah. Maka tak bolehlah satu orang tiba-tiba mari azan tanpa apa yang diputuskan oleh muazzin. Dan imam, katanya dalam hadis ini, lebih berhak dengan iqamah. Imam bagi tahu bila masuk waktu, bila nak salat. Jadi kalau imam tak datang, tengok imam tak mari, kita iqamat dululah, tak usah duduk tunggu tu imam. Kalau ikut hadis ni tak boleh. Cumanya hadis ini dhaif. Ia dhaif kerana dia ada dua jalan sekurang-kurangnya dalam riwayat hadis ini. Jalan yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibn Adi, jalan itu dhaif kerana padanya ada Syariq Al-Qadhi. Syariq Al-Qadhi dhaif, rawi itu daripada fulan kepada fulan kepada fulan, daripada Ibn Adi sehingga kepada Nabi, ada Syariq Al-Qadhi, dia dhaif. Riwayat yang berikutnya ialah riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, yang riwayat hadis ini juga, tapi di dalam rawinya ada Mu'arik bin Ubad, ia juga dhaif. Maka hadis ini dari sisi sina'atul hadis, dia panggil, dari segi pembikinan ilmu hadis itu
dhaif. Tetapi seperti mana yang disebut oleh ahlul ilm, ahli ilmu, wa 'alaiha al-amal, wa 'alaihi al-amal, di atas hadis ini amalan. Maksudnya itulah yang dilaksanakan oleh orang Islam. Sebabnya walaupun sanadnya dhaif, tetapi dari segi pelaksanaannya kita lihat macam itu yang dilakukan. Nabi dalam hadis yang lepas, Nabi suruh lantik azan, lantik muazzin. Di dalam hadis Uthman Al-Thaqafi, Nabi SAW kata supaya mereka melantik muazzin. Jadi bila dia lantik muazzin, maka dialah yang akan tentukan masuk waktu dan tidak masuk waktu. Maka sama dengan maksud hadis itu, al-muazzin amlaku bil azan, muazzin lebih berhak menentukan azan. Kemudian imam ialah imam yang dilantik. Bila imam itu dilantik, maksudnya imam dalam konteks kita, imam dilantik pada zaman Nabi SAW sebagai imam, dan mereka tak bolehlah azan melainkan Nabi kena keluar dulu. Nabi bagi tahu azan baru memang azan. Sebab itu ada dalam hadis Nabi SAW dah duduk dalam saf sahabat, Nabi teringat Nabi belum lagi mandi wajib. Lalu Nabi pergi mandi wajib dan kemudian patah balik. Sahabat tunggu, makanakum, kamu duduk di tempat kamu. Kesemuanya itu ialah ajaran ataupun tunjuk ajar Nabi SAW di dalam hal-hal ini. Okey, ini adalah hadis yang dhaif, tetapi pada zahirnya ia diamalkan. Dia diamalkan. Sebab itu kita tengok dalam ilmu ni ada hadis yang dhaif tapi dia amalkan. Bukan masalah hadis itu sendiri, kerana tabiat Islam dan agama itu sendiri dan praktis yang berlaku, hadis itu lebih cocok. Kerana dalam sebahagian mazhab, daripada tak ada hadis langsung, dhaif pun tak apa, dia kata sekiranya dhaif itu dhaif yang bersifat teknikal yang kita sebut, iaitu yang membabitkan bukan masalah adalah rawi, tapi masalah dhabt, bukan masalah keadilan peribadi rawi, tapi masalah hafalan dan penyimpanan hadis. Benda tu kemungkinan betul, kemungkinan dia silap, kemungkinan dia tak silap ada. Sebahagian para ulama daripada tak ada langsung, mereka ambil hadis itu walaupun dhaif daripada atas alasan daripada pendapat kita lebih baik kita pakai hadis dhaif, walaupun ia bukan satu keputusan yang putus. Ini yang dibincangkan tentang hadis-hadis dhaif ini, masalah bukan soal dia wajib diamalkan atau apa. Kadang-kadang apabila dia tak ada langsung apa, sedangkan bab itu kita perlu panduan, hadis langsung tak ada dhaif satu, maka sebagai ulama cenderung tak apalah, kita ikutlah yang ni walaupun dhaif, daripada tak ada langsung panduan dalam bab berkenaan. Itu pun ada syarat-syaratnya yang akan kita bincangkan. Okey, hadis ni timbul perbincangan. Nabi kata dalam hadis ni, dalam hadis yang dhaif ni, dalam hadis dhaif ni kata wal imamu amlaku bil iqamah, imam lebih berhak dengan iqamah. Jadi bila imam tentukan lagi imam tak datang, jangan iqamah. Engkau tidak fauda lah. Muazzin nak berkelahi dengan tok imam, dia azan, dia tahu tok imam tak habis lagi sembahyang, dia qamat. Dia tengok tok imam nak terlambat sikit, dia qamat. Tapi dalam kita baca tentang hadis yang lepas, tentang walaupun dhaif, dengan kadar orang tu habis makan. Sekarang dalam negeri perleh umpamanya, kita tentukan, pemerintah tentukan, kita tentukan, otoriti agama tentukan 15 minit ke 10 minit ke, ataupun kita seruh masjid tentukan. Sebab senang nak memudahkan urusan orang. Hadis tak ada, tapi ini pentadbiran nak memudahkan urusan orang. Kalau start hari ni, lepas 5 minit bang dia qamat, besok lepas 15 minit bang baru dia qamat.
Kita duk sangka dia tak qamat lagi, baru nak tengok-tengok qamat dah. Besok ni tengok, ingat dah qamat dah, tengok rupanya tak qamat lagi. Jadi boleh diatur soal urus takbir yang seperti itu. Kerana para ulama berbincang tentang bila kita nak kena bangun, bila orang qamat ni bila nak kena bangun, yang kita sebut dulu. Di kalangan mereka menyebut bahawasanya ada menyebut apabila kita nampak Tok Imam nampak Tok Imam, kita bangun atas alasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Apabila didirikan salat, kamu jangan bangun sehingga kamu nampak aku. Jadi bila nampak Tok Imam, bangun, duduk dalam saf. Di kalangan para ulama, mereka kata dak, masa iqamat tu lah, masa qad qamatis salah. Sebab tentu dah dia kata imam keluar dah. Kerana di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia menyebut inna Bilala, sesungguhnya Bilal, la yuqima hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal, dia tidak akan mendirikan iqamah sehingga Nabi keluar. Jadi ulama bincang, tadi kata Nabi kata jangan bangun lagi sehingga nampak aku. Apabila di iqamat, kamu jangan bangun lagi sehingga kamu nampak aku keluar. Ni dia kata Nabi keluar baru dia iqamat. Macam mana? Dia mungkin hal berlaku banyak. Kadang-kadang mungkin bila dah tahu dah Nabi duk mai dah, dia qamat lah. Kadang-kadang Nabi dah sampai dah, dia qamat. Jadi hadis-hadis yang seperti itu berbeza berdasarkan keadaan yang berbeza itu. Jadi para ulama dalam hal ini mereka berbeza pendapat bilakah yang patut satu orang bangun. Di kalangan mereka kata ada yang bangun sebelum semasa nampak Tok Imam, ada yang kata apabila mula iqamat, ada yang kata masa qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kata Imam Malik, lam asma' fi qiyamin nas hina tuqamus salatu haddan mahduda illa inni ara dhalika ala taqatin nasi fa inna minhum al-thaqil wal-khafif. Kata Imam Malik, aku tak dengar satu dalil pun tentang bila manusia nak bangkit bila orang iqamat. Satu dalil yang bagi tahu masa bila, aku tak pernah dengar, kata Imam Malik. Pada pendapat aku, yang aku berpendapat ialah itu berdasarkan kepada keupayaan manusia. Ada yang berat badan, ada yang ringan. Siapa yang rasa dia tu kalau bangkit tu terus nak sampai kesah daripada duduk tu, meletup 3 ke 4 kali pinggang tu, dia bagi tengok-tengok orang nak tamat tu, dia bangkitlah awal sikit. Siapa yang rasa muda tu berdiri cerdas terus sampai kesah, tak apalah, dia lambat sikit pun tak apa. Dan kita ada fadilat untuk berada pada saf yang awal. Ini hadis yang pertama ni yang dibincangkan oleh para ulama. Lepas tu ada bila pula tu imam nak takbir. Ulama bincang masa bila, dah habis qamat ke ataupun duduk tengah qamat. Ada pendapat yang menyebut bahawasanya pendapat Abu Hanifah, dikatakan Abu Hanifah, tapi yang sahih mazhab Hanafi juga tak begini. Kata masa qad qamatis salah, telah didirikan salat, masa tu dia takbir. Tapi pendapat ini terpencil dan dikatakan mazhab Abu Hanifah sendiri tidak pegang pendapat ini.
Yang sahihnya ialah setelah habis qamat barulah imam takbir. Imam takbir. Okey, hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a baina al-adhan wal iqamah. Daripada Anas radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah. La yuraddu ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah. Yani bina majhul namanya. La yuraddu ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah, tidak ditolak doa di antara azan dan iqamah. Maksudnya antara azan dan iqamah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yawm wal Laila, diriwayatkan juga oleh Ibn Khuzaimah dan selainnya. Antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Ni antara tempat-tempat yang tidak ditolak doa. Sebab tu digalakkan selepas daripada orang azan tu nak tunggu iqamah tu doa. Kerana itu adalah tempat mustajab doa. Ulama-ulama bincang pasal apa dikatakan mustajab doa semasa itu. Di antaranya mereka menyebut kerana Nabi SAW menyatakan, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Seseorang itu sentiasa dianggap di dalam sembahyang selagi mana sembahyanglah yang menghalangnya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah, tak menghalang dia balik kepada keluarga dia melainkan salat. Macam tuan-tuan maghrib dengan isya lah, ikut-ikut nak balik dah, duk teringat nak makan nasi, tapi tu kita tunggu mai isya dulu lah. Sekali balik tak ada nak sembahyang jemaah. Nabi kata dalam hadis yang kita baca tadi, sentiasa satu orang itu di dalam la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu. Sentiasa seseorang itu di dalam salat selagi mana salatlah yang halang dia daripada pi mana-mana. Wala yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah, tak menghalang dia balik kepada keluarga dia melainkan salat. Tak ingat nak balik ya, nak tengok nak balik rumah dah, tunggu salat mayang dulu. Nabi kata kalau itu keadaan dia duk kira macam duk tengah sembahyang, pahala dah. Mudah-mudahan kita dapat. Kita tunggu khususnya maghrib dengan isya lah. Orang yang tunggu maghrib dengan isya, lepas mayang maghrib tunggu Ustaz, nak tunggu mayang isya, sejam dia tunggu, artinya sejam itulah dia di dalam keadaan pahala salat. Tuhan ni dia rahmat kepada kita. Kita bila baca hadis Nabi, kita akan dapati Allah ni sebanyak mungkin lah kira nak bagi pahala je lah. Yang dosa tu kira kok mana nak hapus, ambil wudu hapus, semayang dengan semayang hapus dosa, Jumaat dengan Jumaat hapus dosa, haji dengan haji hapus dosa, Ramadan dengan Ramadan hapus dosa. Pahala yang ni dapat pahala banyak, yang ni dalam semayang, yang ni berlipat kali ganda. Semuanya tanda kasih Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dinur rahmah, din yang rahmat. Sebab tu kesian bila kita tengok orang tak dapat agama Islam ni kat dia. Kesian. Ataupun kalau dia duduk dalam agama Islam sekalipun, kadang-kadang dia tak dapat nikmat memahami keindahan dan rahmat Tuhan di dalam beragama. Amat
Kira hak sikit-sikit tu nak maaf sajalah. Hak dia marah sangat ni syirik. Zalim orang. Yang lain dia nak maafkan. Dia nak maafkan. Nabi SAW kata demikian. Sebab itu mereka kata di atas dasar itu kita macam dalam salat. Apatah lagi antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat kita tak pergi mana, duk tunggu nak salat. Maka ketika itu doa kita adalah mustajab. Doa adalah benda yang paling penting dalam hidup ni. Di samping kita berdoa, kita mencari tempat-tempat yang mustajab doa. Lebihnya macam selalu saya sebut, lebihnya apa? Lebihnya kena rahmat Tuhan lebih masa tu. Bukan kerana apa? Kerana waktu itu jadi istimewa dengan sendirinya, tak, kerana rahmat Tuhan. Kita pun tak berani kata antara azan dan iqamat doa mustajab, melainkan setelah Nabi kita kata. Kerana nak kata Allah bagi kelebihan pada benda ni, Allah bagi kelebihan pada benda ni, Allah bagi kelebihan fadilat pada benda ni, kita tak boleh tahu. Siapa yang tahu? Nabi. Sebab apa Nabi tahu? Kerana Nabi mendapat wahyu. Adapun orang yang tidak memperolehi wahyu, dia tak dapat wahyu, dia tak boleh pandai-pandai ada fadilat semayang di Masjid Alwi ni dibanding masjid lain. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tak ada dah. Kerana yang nak bagi fadilat siapa? Allah Ta'ala. Sejak bila kita, Tuhan bagi tahu, hang tolong bagi tahu, awak bagi tahu kepada hamba-hamba aku sekalian, semayang di Masjid Alwi ada fadilat lebih daripada masjid lain, dia perleh? Tak boleh. Sebab Allah tak bagi tahu. Pasal dia yang nak bagi, bukan kita yang nak bagi. Kita tak boleh taqawul, mengada-ngadakan ungkapan kepada Allah Ta'ala apa yang Allah tak kata. Kat Nabi pun tak boleh, buat hadis palsu pun tak boleh, apatah lagi mendakwa apa yang Allah tak kata, dan sandarkan benda itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Agama tak boleh begitu. Agama sebab tu based on evidence, based on proof, bukti, dalil. Kalau kita tak boleh kata, masjid tak boleh kata. Sebab tu para ulama sebut dalam bab nazar, kalau satu orang tu dia nazar nak i'tikaf di masjid di India, dia kata bulan ni nazar nak i'tikaf masjid di India, dia tak boleh pergi Covid ni, dia ganti i'tikaf hak dia nazar tu di Masjid Alwi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab sama masjid. Masjid tak ada dalil apa, sama. Tapi kalau dia nazar di Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa, ganti Masjid Alwi, boleh tak? Tak boleh. Sebab ada dalil Masjid Aqsa lain fadilat dia. Dia nazar nak i'tikaf di Masjidil Haram, dia i'tikaf di masjid ni, tak boleh. Dia nazar i'tikaf di Masjid Nabi, dia nazar pergi i'tikaf masjid lain, tak boleh. Sebab apa? Tak sah, tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab kerana ada dalil yang tak sama. Tapi kalau dia nazar masjid di Dimashq, walaupun masjid tu ulama duk semayang, tak sama, tak boleh. Sama, dia tak apa. Dia nazar masjid Dimashq, dia i'tikaf di masjid di negeri Cina pun tak apa. Kerana masjid tu tak ada kelebihan yang Nabi sebut. Kerana kelebihan sesuatu perkara mesti berdasarkan dalil yang diberitahu oleh Allah dan Rasul. Tiba-tiba kita pergi lukis capal bubuh di topi kita habaq yang ni ada kelebihan. Yang ni pening banyak. Kelebihan dia jual mahal lah kot, nega lah kot. Kita buat satu dakwaan, Rasul itu ada kelebihan, tak ada masalah lah. Pakaian Rasul ada kelebihan, tak ada masalah lah.
Kita pi mereka dengan tangan kita, mesin kita, lukis kesan kita, kita pi dakwa ada kelebihan. Kacau. Ini hal yang saya sebut. Soal tabarruk, mengambil berkat dengan jasad Nabi ataupun barang-barang Nabi, warid diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Ummu Salamah, apa yang diamalkan oleh Anas, rambut Nabi gunting, para sahabat kutip air wuduk Nabi, para sahabat pergi ambil. Ini semua tak ada masalah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya untuk nak membuktikan barang-barang peninggalan Nabi itu pada hari ini sukar. Ada orang dia main barang, dia buktikan bukan daripada Nabi. Itu bukan cara orang berhujah. Awak orang mari benda, awak lah kena buktikan itu daripada Nabi. Ambil daripada mana? Kawan saya bagi. Kawan awak ambil mana? Kalau sungguh benda itu ada dalam riwayat Ummu Salamah, ada rambut Nabi yang dia simpan, dan kemudian sahabat ada yang ni minum air bekas rambut Nabi, semuanya tak ada masalah. Jasad Nabi kerana berkeberkatan ya Allah jadikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun buat benda-benda yang Nabi tak buat, sahabat tak buat, termasuklah buat rajah apa ke, kemudian kata rajah ni ada keberkatan sebab Nabi pakai rajah tu. Saya nak buat contoh lah. Nabi naik unta. Nabi naik unta. Tentu dah Nabi naik unta. Nak dibandingkan riwayat capal ke apa, yang sama ada yang diriwayat dalam kitab-kitab Syama'il, ada yang kata 2 tali depan dan seumpamanya capal Nabi SAW. Tapi unta confirm sama, unta mana pun. Tak ada kata unta Nabi tengkuk 3, tak ada. Sama unta. Warna lah sahabat disifatkan putih unta Nabi, itu saja. Tiba-tiba satu orang pergi buat patung unta besar, bubuh di rumah dia. Setiap kali nak berdoa dia pegang patung ni. Dia kata dengan keberkatan patung unta ni, sebab unta ni barang yang binatang yang Nabi naik, mudah-mudahan doaku diterima. Macam mana? Dia kata tak, kita doa ke Allah juga, cuma kita minta berkat patung unta ni sebab Nabi naik unta. Lama-lama unta tu orang pakai duk pegang dia, duk tawaf dia. Macam itulah berlakunya penyelewengan akidah. Nak bagi faham orang hadap berniaga barang ni. Sedangkan agama itu datang untuk membersihkan akidah. Nabi itu dimuliakan, la syakka fi. Para sahabat muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada yang ghulu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Jangan kamu berlebihan pada aku seperti mana Kristian melebihkan Isa bin Maryam. Innama ana abduh, aku ini hambanya. Faqulu abdullah wa rasuluhu, katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Tu bila surat-surat Nabi hantar min Muhammad Rasulillah, abduhu wa rasuluh, abdihi wa rasulihi, hambanya dan rasulnya. Kenapa? Untuk membersihkan tauhid, untuk membersihkan tauhid. Kalau tidak orang ambil kesempatan pakat berniaga habis. Besok akhirnya jadi lambang unta, lambang tungkat. Semua orang Islam duk pergi pegang lambang-lambang ni. Lama-lama kita dah tak boleh nak bezakan dengan orang lain yang pegang macam-macam ciptaan-ciptaan. Ada dalam satu majlis tu, satu orang buat keluar dalil, bukan dalil lah, kod daripada ulama-ulama tentang boleh
minta pertolongan daripada wali. Kerana wali ni pun akan minta kepada Allah Ta'ala juga. Istighasah, bukan setakat tawassul, boleh istighasah, minta tolong wali. Abdul Qadir Jalani, tolonglah aku. Dia kotlah buku. Tuan-tuan, nak kod kitab ulama ni dalam sejarah ni macam-macam kitab, ribuan kitab. Pendapat-pendapat yang syaz, yang terpencil, pendapat-pendapat yang ganjil, pendapat-pendapat yang tidak menepati kaedah yang asal terdapat di sepanjang zaman, hatta yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ternama. Kerana manusia yusib wa yukhti, betul dan salah. Sebab itu ada ulama lain yang datang memberi pendapat dan mengkritik. Bukan kita yang mengkritik. Telah mengkritik pandangan itu sarjana-sarjana yang lebih besar dalam sepanjang sejarah. Dia ni bagi bentang kata bahawasanya boleh panggil Abdul Qadir Jalani. Yang kata tak boleh tu, semua siapa kata tak boleh dia Wahabi. Dia buah tu lah. Tak boleh kalau Wahabi. Kawan tu tak pernah pergi restoran Jepun pun duk Wahabi juga. Saya tanya, kalau boleh, apa pendapat dia? Orang kata, oh Jesus. Oh, dia tak boleh. Pasal yang tu dia kata anak Tuhan. Tak. Dia tak kata anak Tuhan. Yang tu mungkin Kristian kata. Dia tahu Isa, Jesus in English, Isa adalah merupakan messenger of God, Rasulullah. Dia tahu. Dia tahu, oh Moses help me, oh Jesus help me. Saya ada oh Jesus, pasal Nabi Isa bilang oh Jesus help me. Antara wahai Abdul Qadir Jailani, wahai wali kutub mana semua daripada sebut tu, dengan Nabi Isa, tentu Nabi Isa lebih besar. Kalau boleh panggil wali tu, panggillah Nabi Isa. Oh Jesus help me. Pasal apa tak panggil Allah? Allah ni, kita dengan Allah Ta'ala ni jauh, siapa kita kena pergi kok jalan-jalan ni semua. Ini semua punca kepada akhirnya berlaku penyelewengan akidah. Saya ingin menasihati diri saya dan mereka, bukan itu maksud sufi. Sufi kalau pun nak dikatakan perkataan itu diterima, memang tak apalah, telah digunakan dalam tradisi ilmu. Ia bermaksud maksud akidah yang tulus kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah, amal yang ikhlas. Itu bukan sufi ni kami geng sufi nak jual topi, bukan. Kami jual sufi nak tunjuk kami punya power sakti, itu bukan sufi. Ia tujuan untuk mengikhlaskan hati, mengikhlaskan ruh, mendekatkan diri pada Allah. Itu maksudnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu kita bahawasanya antara azan di iqamah doa mustajab. Bila lagi doa mustajab? Bila lagi doa mustajab? Waktu, di segi waktu ni. Hak mana tuan-tuan duk ingat? Lailatul Qadar kan? Mustajab doa. Pasal hadis taklah sebut mustajab doa. Nabi kena Aisyah tanya apa patut dia doa, tanya mustajab lah doa. Bila lagi doa mustajab? Hak kita selalu sebut waktu sujud kan? Mustajab doa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a, kata Nabi. Yang dekat hamba dengan Tuhan dia sedang sujud, banyakkan doa. Bila lagi mustajab doa? Duburus salah, di penghujung semayang. Sebelum kita bagi salam, doa mustajab. Cuma Nabi SAW tengok satu orang berdoa, kita punya baca hadis riwayat Nasai.
Nabi tengok orang berdoa dan kemudian dia, Allahumma ghafirni warhamni. Nabi kata, ajilta ayyuhal musalli, kamu kalut sikit wahai orang yang semayang. Nabi kata kepada dia, idza sallaita wa faqa'at, bila kau semayang lepas tu kau duduk tasyahud tu, fahmadillaha bima huwa ahluhu, pujilah Allah dengan layak bagi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, tu puji Allah. Wa salli alayya, dan kemudian selawat kepada aku. Summa du'u, kemudian kamu doa. Ini sebelum kita habis semayang salam tu, kita alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, kita doa. Ketika itu Nabi kata, ud'u tujab, sal tu'ta, doa kamu mustajab, minta dia bagi. Jadi kita ada berapa? Banyaklah, tapi saya nak sebut. Dah tadi hak kita sebut. Tadi sujud selepas daripada di penghujung solat. Kita gabung satu lagi yang Nabi kata bila ditanya ayyu du'ai asma. Dan riwayat hadis Abu Umamah Tirmizi, dia kata doa apa yang paling didengari? Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jauful lail al-akhir, penghujung di dalam pertengahan malam yang akhir. Wa duburus salawat, dan penghujung wasduburus salawatil maktubat, dan penghujung semayang fardu. Ini yang saya selalu sebut tuan-tuan, kalau digabungkan penghujung malam, ambillah kita bangkit pukul 5, kita solat, tempat doa mustajab. Kemudian kita sujud, tempat doa mustajab. Jadi kalau kita gabungkan itu semua, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita mustajab. Artinya peluang semua hamba Allah nak dapat waktu yang mustajab ni ada kat kita semua. Karena kemustajaban doa, macam kita sebut, ada kemustajaban disebabkan tempat, macam pergi Mekah, di Kaabah. Tapi bukan semua orang mampu pergi Mekah. Maka untunglah hampa semua dapat pergi Mekah, boleh doa mustajab. Kami ni doa kok kangak. Tapi ada satu lagi, iaitu kemustajaban doa disebabkan oleh kerana waktu. Jadi kita ada waktu penghujung malam yang akhir, dah mustajab dah. Kemudian ketika sujud mustajab. Artinya kalau orang semayang malam tu, masa dia semayang, masa sujud, waktu dah mustajab dah, masa sujud mustajab lagi, dia doa masa sujud. Lepas tu sebelum nak bagi salam, tempat mustajab lagi, dia pun doa. Betapa banyak rahmat Tuhan yang membolehkan dimustajabkan doa kita. Di samping antara azan dan iqamah. Wallahu alam. Azan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab beberapa soalan. Pertama, apakah yang patut dilakukan oleh orang Islam tentang apa yang dilakukan oleh Perancis? Pertama, kita syukur pada Allah kerana orang Islam di dunia ini masih lagi hidup dan bertindak balas membantah apa yang dibuat oleh Macron, Presiden Perancis, yang telah
menghina Islam, dan juga telah memberi ruang untuk orang melukis gambar Nabi SAW dalam keadaan yang menghina, dipaparkan dan memasuki menceroboh masjid-masjid di Perancis, dan atas alasan penghinaan pada Nabi Muhammad itu boleh di atas dasar freedom of expression ataupun freedom of speech. Walaupun itu ada double standard. Kita tahu di Europe anti-Semitism malah tidak boleh, anti-Yahudi tak boleh. Apa-apa saja ungkapan yang menunjukkan anti-Yahudi akan diambil tindakan. Banyak benda yang tak boleh. Tapi kalau anti-Islam boleh. Dalam keadaan yang demikian, kita dapati Islam itu terus berkembang. Tuan-tuan tahu, saya sebut dalam mana ceramah saya, ada seorang aktivis kemanusiaan, humanitarian, Sophie Petronin, yang telah pergi ke Mali. Di Mali dia telah captured by group of so-called teroris lah, dia orang panggil teroris lah. Kita pun tak tahu apa di Mali tu, tapi kita tawan orang ni apa pun tak bagus lah, pergi tangkap orang. Tapi Sophie Petronin ni, dia telah ditawan, dan 4 tahun, tahun 2016 dia ditahan. Dia di bawah tawanan kumpulan tersebut. Sebahagian kata Al-Qaeda. Apapun, ini bukan justifikasi pada apa yang mereka lakukan, cumanya Perancis pergi nerima mereka. Kita siapa yang tahu lah, Mali ni negeri yang hampir lebih daripada separuh penduduk dia miskin. Dia pergi sana 4 tahun ditawan. Bayangkan 4 tahun masa. Dia balik keluar, umur dia baru-baru ni, dia 2 minggu lepas dah 75 tahun Sophie. 4 tahun dia duduk dengan mereka. Macron dalam kempen dia anti-Islam, membangkitkan lagi Islamofobia di Europe. Macron ni pun satu hal jugalah, nak generalisekan pun nak tengok kerangka demografi politik ya di Europe ni. Tapi apa yang penting ialah dia telah belanjakan wang yang banyak nak pergi ambil Sophie tu yang telah dibebaskan dengan perundingan kerajaan baru. Dan Sophie itu telah mereka ambil dengan pesawat khas, bawa pulang daripada Mali ke Perancis 2 minggu lepas. Dikatakan belasan million euro dibelanjakan untuk bawa balik Sophie. Sampai Sophie itu di Paris, Macron sambut dia dengan bersiap, dengan ucapan nak buat majlis untuk launch tentang bahayanya Islam dan terorisme. Sophie itu telah istiharkan dia masuk Islam. Dia kata, aku pergi sebagai Sophie, aku pulang sebagai Maryam. Dan aku tak mau bagi tahu aku masuk Islam di sana, takut kawan kata aku dipaksa. Aku tak dipaksa. 4 tahun aku melalui spiritual experience, pengalaman spiritual. Aku belajar. Aku melihat mereka bersalat, mereka berwudu, mereka sujud, mereka konsisten dengan Tuhan mereka. Orang tanya, mereka seksa kan? No. Dia kata no. Dia kata, mereka tak buat aku, mereka tak pukul aku, mereka tak bagi tekanan mental pada aku. Aku melihat keelokkan agama mereka. Jam Macron, dia sambut parlimen, ahli parlimen dia hentam dia, kata apa belanja duit lah kali buat mari orang support teroris. Bukan kita support pencolekan tu, tapi kita nak ceritanya ialah demikian
apabila dia melihat orang yang memang musuh, mungkin colek itu kita tak setuju lah, tapi mereka tu mungkin alasan kenapa kau datang ke negeri kami. Dan Sofi tu pun dia pergi dengan tim dia, tim kalau dalam bahasa kita tim missionary lah. Dia pergi dengan ada penda'a dengan padri daripada Itali dan seumpamanya, dia pergi. Dan mereka tu mungkinlah ada salah lah mereka buat benda tu, tapi itu memberi peluang dia melihat sudut lain mereka, agama mereka, di sudut semayang, di sudut mereka berpuasa, di sudut kebaikan, kasih sayang di kalangan mereka. Dia masuk Islam. Macam mana orang yang kena colek balik masuk agama orang yang mencolek tu dengan penuh pujaan dan pujian. Silvia Romano 2-3 hari lepas, Itali, dia ditawan di Kenya. Dia pun sambut dia turunkan kapal terbang, siap pakai tudung hijau macam orang Kenya. Saya pergi Kenya, kita ada buat projek MAIPS, ada bagi bantuan kepada perkampungan di sana untuk bagi air kepada mereka, tebuk bagi air dan bagi kacang hijau untuk mereka tanam. Projek MAIPS yang pertama buat projek kacang hijau di Kenya dan menjadi, sehingga mereka kata berkat kacang hijau ni punya jauh daripada Perlis pergi tanam sana. Cuba fikir, kalau cerita kat depan ni dapat marah pula, apa benda ni, apalah kita musim Covid pergi tanam ni. Cerita ni banyak tahun dah kan, 2 tahun dah, setahun lebih dah. Siapa kita tak heboh lah, sagut-sagi dia bukan tak tahu, macam-macam punya pahaman tak ada. Apa pergi bagi jauh kami ni kacang hijau tak cukup di rumah, nak buat kacang semua ada lah. Tapi saya pernah pergi Kenya lah. Dia ditawan di sana, dia balik, dia 2 tahun dia kena. Dia balik, dia pakai tudung, dia masuk Islam, dia 20 tahun lebih umur dia. Dia orang pening. Perancis yang bercakap soal terorisme, ketika Perancis menawan Algeria, tuan-tuan pergi ke Paris, tuan tengok memang banyaklah orang Algeria ni, Aljazair ni. Siapa yang pergi sana, siapa yang pergi Europe memang tahulah, geng-geng Muslim Afrika ni banyak. Morocco, Algeria. Tapi dari sudut-sudut kita nak kata macam tuan-tuan, macam kita duduk di London. Tuan-tuan mungkin semua benar duduk di London. Di London memang macam-macam bangsa ada, India apa semua ada. Tapi nak kata British ni dia dah masuk negara orang banyak-banyak. Jadi orang negara yang dia masuk tu main balik lah negara dia. Dia pergi tawan negara depa main balik negara dia. Bila London kena bom dengan Hitler, depa mari, depa tu kerja. Dulu British besar. Sun never set in the British Empire. Matahari tidak pernah tenggelam dalam British Empire, kata mereka lah. Dipersiapkan besarnya British Empire. Perancis ketika dia tawan Algeria, punyalah kejam dia masuk dalam Algeria. Ratusan ribu manusia dibunuh tanpa sebab. Wanita-wanita dirogol, orang-orang tua ditembak mati. Masuk kampung orang, bom hampir semua kampung, tak ada sebab. Tu kata Perancis, bakar orang, rogol wanita. Hari ni kita tengok apa orang Algeria bagi rosak semua oleh Paris ni. Tapi sebenarnya bukanlah kita justify, tapi kalau nak dibandingkan apa yang Perancis buat pada negara mereka, sangat dahsyat. Tak payah susah. Tuan-tuan malam ni juga balik pergi boleh cari, pergi cari artikel ke apa tentang sejarah Perancis di Algeria. Dia yang nak cakap tentang terorisme. Dan kita tahu, bukan kita kata apa yang generasi lepas buat ditanggung oleh generasi gini, tapi rekodnya demikian. Ada satu orang Islam pergi pukul, satu apa bunuh orang yang melukis katun. Tak pernah ada ulama Islam, majlis fatwa yang ulama Islam justifikan benda yang dibuat. Sentiasa ulama Islam mengeluarkan kenyataan teroris dilarang.
Tak boleh bunuh orang tanpa sebab. Tak boleh terrorize orang lain. Adalah berapa teroris bunuh, kita tak, itu haram di segi agama. Tetapi nak dibandingkan bom Amerika terhadap Iraq yang mati ratusan ribu, dibandingkan beberapa puluh orang atau ratus orang yang mati disebabkan terrorist act yang dibuat oleh sebahagian orang. Orang Islam tak, orang Islam di Malaysia non Muslim hidup, hatta di bandar mana sekalipun, minoriti mereka tidak dizalimi. Walaupun orang Islam tu tak banyak ilmu pengetahuan mereka tentang agama, tapi mereka tahu tak boleh paksa orang lain masuk agama, tak boleh kejam pada orang lain. Di Indonesia, walaupun ada kes terpencil, tapi majoriti orang bukan Islam, bahkan kaya daripada orang Islam. Di Syria 1400 tahun telah berlalu, Kristian terus hidup walaupun Islam pernah menjadi empire. Di Mesir, Kristian Mesir terus hidup sejak daripada zaman Sayyidina Umar. Qibti, Aqba, Coptic, mereka terus hidup, tak ada paksaan. Orang Islam tidak pernah redha kepada teroris, tapi menghina Nabi Islam sesuatu yang sensitif bagi orang Islam. Kalau kita tengok puak-puak Mak Saleh ni, kita selalu kata mereka pandai, mereka pun bukanlah kita hina mereka, bukanlah mereka tinggi hebat benar sangat pun. Mereka pun main bola tumbuk dengan padang pasal sebiji bola ya. Berapa banyak pasukan yang kena tindakan tumbuk, lompat pagar serang pasukan ni pasal bola di padangnya. Soal civilized tak civilized, kalau kita nak tengok soal bangunan, tinggi bangunan mereka lah. Tapi nak kata terlalu civilized pun tidaklah. Ada negara-negara yang bagus, kita tak nafikan, seperti Norway, banyak, Switzerland dan seumpamanya yang bagus di sudut-sudut tertentu, kita tak nafikan lah tu. Tapi orang Islam ni dia akan react terhadap Nabi dia, kerana sayang orang Islam ni besar pada Nabi dia. Nabi orang Islam, kadang-kadang orang Islam ni agama dia tak amal sangat, tapi Nabi dia sayang. Dahulu Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam Syarh Syifa, bila ditanya dia, kaifa kana hubbukum li Rasulillah, bagaimana cinta kamu itu kepada Rasulullah dulu? Kata Ali, kana ahabba ilaina min amwali kana ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dham. Sesungguhnya Nabi itu lebih kami sayang daripada harta kami, anak kami, ayah kami, mak kami, lebih daripada air yang sejuk dalam keadaan yang begitu haus. Tuan-tuan, orang padang pasir kalau dapat air sejuk ni memang hebatlah ketika keadaan haus. Tapi dia nak buat perbandingan, tak banyaklah nak banding zaman dulu. Kata dia, air tu punya orang tengok pun orang boleh berebut. Kami lebih sayangkan Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sayang tak sayang Abu Bakar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nak cerita sayang dibandingkan bapa ni. Bapa bila masuk Islam, oh hebat, nikmat besar. Abu Bakar, family dia, the whole family masuk Islam. Yang lain macam Umar bin Khattab, pak dia tak masuk Islam. Abu Bakar, the whole family masuk Islam. Nabi sendiri, orang yang Nabi sayang tak masuk Islam. Siapa dia? Siapa? Abu Talib. Nabi sayang Abu Talib, dia tak masuk Islam. Hari Abu Quhafah, bapa Abu Bakar, masuk Islam.
dia bai'ah dengan Nabi. Abu Bakar menangis. Dan riwayat dan musnad Abi Ya'la disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nabi tengok Abu Bakar menangis. Patut hari tu hari seronok. Nabi tanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Li'an takuna yadu ammika makana yadihi yubayi'uka 'alal Islam yuqirru Allahu 'ainayka ahabba ilayya min an yakun." Wahai Rasulullah, jikalah tangan bapa saudaramu Abu Talib berada di tempat tangan bapakku sekarang, berbai'ah kepada engkau menganut Islam sehingga engkau gembira, lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Tengok tinggi dan besarnya cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak pun tak sama dengan kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapa masuk Islam pun dia menangis. Sebab apa? Sebab dia rasa aku gembira, Nabi tak gembira. Bukan Nabi tak gembira Abu Quhafah masuk Islam, Nabi tak gembira bapa saudara dia dulu tak masuk Islam. Zaid bin Dathinah, dia ditangkap dalam konvoi dia tu, dia ditangkap. Abu Sufyan tangkap dia, dia bawa keluar daripada tanah haram, dia pun nak sembelih dia sikit-sikit, dia pun nak potong dia sikit-sikit. Dia bertanya Abu Sufyan, tanya Abu Sufyan masuk tak masuk Islam ni, peringkat Mekah. Dia kata, "Zaid, apa pendapatmu jika Muhammad yang duduk di tempat kau sekarang tu dekat nak masa dah tangkap duk seksa?" Kata Zaid, "Wallahi ma ahab anna Muhammadan an fi makanihi huwa fihi tusibu syaukatun wa ana jalisun fi ahlihi." Demi Allah, dia kata, aku takkan suka kalau Muhammad yang berada di tempatnya sekarang, aku tak tahu di mana dia berada, terkena sedikit duri, sedangkan aku berada bersama dengan keluarga aku, pun aku tak suka. Apa pula hamai tanya Muhammad nak duduk tempat aku sekarang? Kata Abu Sufyan, "Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti mana cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Sa'ad bin Mu'adh ni Nabi mari negeri depa, kerana Nabi mari depa terpaksa pula perang dengan Quraisy. Yang dulu tak ada masalah, depa duk berniaga dengan Quraisy. Depa tak kata, "Ya Allah, Nabi lah mai ni negeri kita jadi kacau, duk pergi bergaduh dengan orang pula." Hari Nabi nak perang, apa Sa'ad bin Mu'adh kata, "Ya Rasulullah, hadhihi amwaluna baina yadayk fahkum bima syi'ta." Wahai Rasulullah, ini harta kami di hadapanmu, putuskanlah seperti mana yang engkau mau. Ya Rasulullah, hadhihi nufusuna baina yadayk fa in ista'radta bina al-bahra laqudna nuqatilu baina yadayka wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalik. Wahai Rasulullah, ini nyawa-nyawa kami di hadapanmu. Jika engkau bentangkan lautan yang luas, nescaya kami menyemberanginya. Kami akan berperang di hadapanmu, di belakangmu, di kanan dan kirimu. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam sensitif dengan Nabi mereka. Sambutan apa sahaja, sebahagian orang tanya kita, di negeri Hatta, di negeri Perlis ni, kita mengingati Maulidin Nabi, tetapi ulama khilaf bilakah Nabi itu lahir.
kita bergembira dengan kelahiran itu, tapi kita akan mengikuti jalan sahabat sedaya yang kita mampu walaupun kita dhaif, iaitu dengan mengikut jalan baginda, bukan sekadar dengan melakukan perayaan jual topi ke apa. Bukan itu jalannya. Sahabat telah membuktikan cinta. Mereka tidak ada perayaan seperti kita, tapi cinta mereka telah mengatasi segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kurniaan yang sama ataupun memberikan keberkatan dengan mengikuti jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rukun Fatihah, ketika baca Fatihah diulang satu ayat daripada ayat dalam Fatihah, seperti mana ulang baca ayat Quran selepas Al-Fatihah. Jika dia mengulangi ayat dalam surah Fatihah kerana dia rasa dia tak apa tepat, dia sebut, dia ulang, tidak menjadi masalah, dan memang patut dia ulang. Apabila dia syak, dia wajib ulang. Dia sebut, dia rasa dia sebut salah, dia wajib ulang. Kalau dia sentiasa jadikan, aku ni kalau baca Fatihah memang ayat nombor berapa aku akan ulang, ini tidak boleh kalau dia menjadikan itu sebagai amalan, kerana ia bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah apabila kadang-kala manusia ni dia sebut mana-mana ayat Quran, rasa terpanggil kepada dia, macam dia nak ulang balik supaya dia menikmati perkataan ayat itu. Misalnya dia baca ayat doa, dia ulang balik. Kerana kalau itu berlaku, sembahyangnya sah selagi mana dia tidak menjadikan itu merupakan kebiasaan yang dia syaratkan dirinya. Kerana terbukti di kalangan para salaf sendiri, kadang-kadang mereka mengulang-ulang ayat-ayat tertentu yang mengenai jiwa dan perasaan mereka. Tapi bukan setiap kali baca mereka ulang. Ada hari itu dia sembahyang, dia khusyuk, sampai ayat tu dia khusyuk, dia baca, dia rasa nikmat ayat tu, kemudian dia ulang, kemudian dia ulang. Tidak menjadi masalah dalam hal itu. Yang penting dia kena, Fatihah tu dia kena habiskan seperti mana yang menjadi syarat di dalam salat. Lama pula kan ni. Tuan-tuan dah cuti. Ada soalan lagi tadi sahabat kita pun tanya. InsyaAllah lah minggu depan lah. Panjang pula, kesian mereka ni nak balik Penang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.